Inilah yang berlaku guys apabila klub paling besar di dunia diuruskan oleh sekumpulan tikus bingai. Apa benda ni weh? Salam sejahtera dan selamat tahun baru kepada para peminat bola sepak di platform Era. Abang nak minta maaf dulu kerana sebenarnya kita dah standby satu video positif sempena tahun baru ini, tapi sekarang tak ada selera nak upload bro. Rasanya korang pun dah tahulah berita paling panas di tahun baru ini. Ruben Amorim dipecat oleh Manchester United. Kita fans kan, hati dah lali bro. Deja vu. Rasa macam semalam baru saja kita pecat manager botak. Sekarang si rambut berminyak pula kena. Cara kita tukar manager guys lagi laju dari abang tukar seluar dalam bro. Serius seram bai betapa pendeknya jangka masa hayat seorang manager kat Manchester United sekarang. Tak sampai 1.5 tahun pun. Yang paling penting abang nak cakap, pemecatan Ruben Amorim ini hanya menunjukkan betapa cluelessnya pengurusan Ineos. Ini bukan pasal prestasi Manchester United yang terumbang-ambing atau keputusan yang teruk. Kalau tak, dah awal Amorim kena lepas dimalukan Grimsby. Lebih-lebih lagi, bukan ke Jim Ratcliffe sendiri cakap nak bagi masa 3 tahun kepada Ruben Amorim. Koyo je kumpul alang-alang best in class, tapi setakat ini setiap keputusan mereka semua amateur ke laut. Daripada susah-susah sailang Dan Ashworth dari Newcastle, lepas tu tak nak dengar nasihat member pecat dia pasal Ashworth tak setuju nak ambil manager baru Ruben Amorim yang degil dengan filosofi berbeza dan akan mengambil lebih banyak masa serta wang untuk bina sesuatu. Ada lagi bagi janji palsu nak support manager. Last U-turn suruh manager tukar taktikal pula. Bukannya Amorim nak minta salin satu squad, cuma key position kawasan tengah dan juga wingback. Kita fans pun nampak kelemahan Bruno kat midfield dan Delors serta Dergu yang main entah apa-apa. Dan jangan cakap tak ada duit pasal hari tu kita baru saja nak beli Semenyo dengan harga 65 juta. Apa yang Ineos nak ialah head coach lemah yang tak ada pendirian, tak ada visi, hanya satu patung. Untuk Ruben Amorim pula, dia tak perfect guys. Tapi pendapat abang, dia yang paling dekat dengan apa yang kita perlukan untuk betul-betul bina semula Manchester United. Bukan setakat nak menang 5 game berturut-turut supaya member boleh potong rambut. Tak, Amorim telah buat yang terbaik untuk membetulkan budaya kat Manchester United. Player-player poyo dikeluarkan. Skuad sekarang sebenarnya nampak lebih berdisiplin. Permainan di atas padang juga ada peningkatan. Dari segi work rate, pressing, menang second ball, score goal dari set piece. Sekali lagi tak perfect, tapi bukan kebetulan kita antara pasukan XG paling tinggi dengan bilangan shot paling banyak kat EPL. Cuma finishing tu lah macam siot lah. Tapi adakah itu masalah Ruben Amorim? Terpaling orang suka bahas ialah back 3. Sejujurnya bro, tak kisahlah back 3 ke back 4. Apa yang penting bukan formasi tapi adaptasi. Kalau player selesa dengan peranan masing-masing dan faham filosofi manager, formasi boleh bertukar berdasarkan situasi di atas padang. Fleksibel bro, itulah yang sering disampaikan oleh Ruben Amorim. Macam first half lawan Newcastle hari tu, kita bergerak dari formasi 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, banyak tapi persoalan kamu, kenapa Amorim tak kekal dengan back 4 yang ternyata berkesan? Bagus soalan tu. Berdasarkan pengalaman, owner kita ni kalau kereta pakai 3 roda boleh gerak, dia akan suruh kau kasih jalan. Kebarangkalian tinggi Ruben Amorim pun sedar pasal ni. Kalau dia akur dengan kehendak Ineos, maka lagi susahlah lain kali nak dapat player yang boleh bawa taktikal dia. Dan itulah kawan-kawan sekalian, ciri-ciri yang kita perlukan untuk manager baru yang bakal datang. Seorang yang mempunyai visi, pendirian teguh, berani bersuara, tak takut dipecat. Barulah boleh mengembalikan Manchester United ke zaman kegemilangan. Abang nak tahu pula pendapat korang tentang Ruben Amorim dipecat oleh Manchester United. Komen kat bawah dan jangan lupa subscribe kepada Jom United.